Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Nuh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Penubuhan tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria tanda simpati terhadap kesejahteraan mangsa-mangsa yang terjejas. Kerjasama dengan pihak otoriti serta pengusaha berkenaan akan diteruskan bagi pengeluaran ayam segar dan produk berasaskan daging serta produk pertanian dan perikanan untuk pasaran ekspor. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penubuhan tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria dan seterusnya penubuhan jawatankuasa kebangsaan tabung berkenaan. Pelancaran SMS Brunei prihatin bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halawal Ugama dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelancarannya diadakan petang tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Menteri Halawal Ugama dalam ucapannya antara lain menyifatkan penubuhan tabung berkenaan sebagai curahan hati kemanusiaan rakyat dan penduduk di negara ini. Terdahulu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam ucapannya antara lain berkata, perbincangan awal sudah diadakan untuk menilai keperluan penubuhan tabung berkenaan. Diungkayahkan bersama DST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad, tabung kemanusiaan ini sebagai salah satu usaha untuk memberi kemudahan kepada orang ramai menghulurkan derma bantuan. Tempoh kutipan SMS akan berlangsung selama 3 bulan bermula hari ini. Juga diadakan mesyuarat jawatan kuasa untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha bagi mengumpulkan derma daripada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Sumbangan boleh dihulurkan melalui tabung-tabung yang disediakan di masjid, surau dan balai-balai ibadat, bangunan bank, gedung perniagaan dan bangunan awam di seluruh negara atau melalui perkhidmatan BIBD QuickPay. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus melaksanakan inisiatif, program dan projek yang telah dan sedang dilaksanakan dan mengenal pasti serta memikirkan strategi-strategi serta inisiatif-inisiatif dan program-program baharu bagi mendukung usaha dalam merealisasikan visi dan misi serta hala tuju strategiknya. Berucap pada sesi muzakarah bersama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan kementerian tersebut memberikan fokus utama kepada perancangan dan pelaksanaan program dan inisiatif yang menjurus kepada usaha-usaha untuk mendukung antaranya pertubuhan serta peningkatan keluaran industri di bawah sektor makanan, keperluan serta kepentingan terhadap pembangunan dan pemeliharaan sumber hutan dan pembangunan industri pelancongan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin mengongsikan negara Brunei Darussalam telah berjaya mengeksport beberapa produk hasil pertanian dan perikanan dan yang terkini sekitar 300,000 biji telur ayam ke Singapura buat julung kalinya. Kejayaan kita dalam mengekspor telur ke Singapura, pihak kementerian akan juga bekerjasama dengan pihak autoriti serta pengusaha-pengusaha yang berkenaan untuk membuat penyelarasan, perancangan dan persiapan yang bersesuaian
bagi mengekspor ayam segar dan produk berasaskan daging, meat base produk dan lain-lain, produk pertanian dan perikanan untuk bukan saja ekspor di Singapura malah ke negara-negara lain. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momin. Yang Berhormat dalam ucapannya berharap perkongsian maklumat, isu dan cadangan yang dibincangkan setentunya dapat memberi manfaat kepada kementerian berkenaan. Sesi muzakarah tersebut antara lain bertujuan untuk mendengarkan perbincangan dua hala yang produktif ke arah mencapai matlamat kementerian tersebut dalam menuju kecemerlangan. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura berpotensi untuk terus bekerjasama dalam merealisasikan visi bersama bagi daya tahan rantaian bekalan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Setiausaha Tetap Ekonomi Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menyatakan perkara itu semasa mesyuarat jawatan kuasa bersama yang pertama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dr. Dayang Haja Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin mengakui hubungan rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dan kepentingan memperkukuh perdagangan serta kerjasama antara kedua-dua negara berkaitan dengan bekalan makanan, produk perubatan, sektor tenaga dan ekonomi hijau. Mesyuarat turut dipengerusikan oleh Tuan Lee Chuan Tek, Setiausaha Tetap Pembangunan Kementerian Perdagangan dan Industri Republik Singapura. Mesyuarat jawatan kuasa bersama ditubuhkan di bawah Memorandum Persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan dalam produk makanan dan perubatan serta kerjasama tenaga dan ekonomi hijau yang ditandatangani antara dua negara pada 24 Ogos 2022. Institusi penghulu dan ketua kampung yang diakui atau diiktiraf sebagai teras kepimpinan akar umbi yang berwibawa adalah perlu sentiasa diperkukuh dan dimantapkan demi menjamin kepimpinan yang bermutu lagi berkesan. Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berucap demikian semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu-penghulu mukim dan ketua kampung bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis tersebut diadakan di Dewan Teater Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan antara inisiatif yang boleh menjayakan wawasan Brunei 2035 ialah melalui projek Satu Kampung Satu Produk, 1K 1P yang dapat memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk kampung dan sangat penting dalam memastikan anak-anak kampung mencapai pendidikan yang sewajarnya. Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar oleh Yang Berhormat penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dan penyampaian sijil lantikan kepada penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung. Majlis diselajurkan dengan perasmian papan tanda ketua kampung. Seorang lelaki warga tempatan berdepan denda lebih RM100,000 atas dua kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Persiapan giat dijalankan bagi menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Sambutan disertai oleh pelbagai peringkat masyarakat termasuk belia dan pelajar. Pagi tadi latihan diadakan di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Persiapan rancak dilaksanakan termasuk latihan bagi mempersembahkan tema yang melibatkan lebih kurang 3,000 peserta. Persembahan kumpulan tunas bangsa akan dijayakan oleh dua buah sekolah rendah iaitu Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Sekolah Rendah Pusar Ulak. Latihan bermula sejak bulan lalu bagi para pelajar. Penyertaan mereka kali ini dapat meningkatkan lagi semangat cintakan negara, lebih-lebih lagi mereka yang baharu menyertainya.
I'm very grateful that kena pilih untuk ikut persembahan KOR Arah Padang. Saya berasa sangat gembira dapat lagi mengikut acara Hari Kebangsaan ini. Gembira kami ikut first time. Saya berasa happy kerana saya telah dipilih oleh cikgu di Hari Kebangsaan pada tahun ini. Saya rasa macam semangat kali kedua saya ikut. Sioklah. Gembira untuk menyertai Hari Kebangsaan. Semangat untuk menyertai persembahan tahun ini. Siok. Bersilat start Februari 3. Semangat. Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporatnya, Bank Baiduri hari ini menyerahkan sumbangan kepada pelajar-pelajar kurang bernasib baik dari beberapa buah sekolah swasta di negara ini. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Sumbangan diserahkan kepada wakil daripada 13 buah sekolah. Tahun ini, bank berkenaan menyerahkan sumbangan kepada 19 pelajar kurang bernasib baik yang dicalonkan oleh sekolah masing-masing. Melalui inisiatif tersebut, bank tersebut telah membantu meringankan beban pelajar-pelajar tersebut. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 2 kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksais 2006. Awang Jamuddin bin Haji Suhaili, 55 tahun, didapati memiliki 100 kartun rokok pelbagai jenis, 2,784 tin minuman keras pelbagai jenis dan 696 botol minuman keras pelbagai jenis. Tertuduh didenda RM80,000 atau 17 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda tersebut bagi tuduhan pertama dan denda RM38,300 atau 14 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda bagi tuduhan kedua. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya anjuran Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Halal Ugama diadakan pagi tadi di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dua 12 peserta terdiri daripada 10 orang lelaki dan 2 orang perempuan bertanding dalam kategori E, iaitu menghafaz 30 juz Al-Quran beserta pemahamannya. Musabakah merupakan salah satu projek tahunan bagi menyemarakkan hari-hari kebesaran Islam dan antara pengisian dalam atur cara Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara yang diadakan pada setiap tahun. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 89 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. Seorang perempuan warga negara Indonesia didakwa atas kesalahan Akta Imigresen Penggal 17. Sudarti, 46 tahun, dihukum 8 bulan penjara dan didenda RM1,000 atas kesalahan tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 3,249 hari. Dia ditangkap pada 11 Februari lalu di sebuah pondok jualan sayur di Kampung Madewah.